Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 16 Mac. Pihak pelaksana projek Jambatan Limbang diminta membuat pemantauan yang lebih teliti agar projek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Aidil Lariwu memberitahu projek berkenaan telah dikategorikan sebagai projek tenat. Dan saya menggesa pihak JKR untuk sentiasa memantau projek ini untuk memastikan ia dapat disiapkan dengan segeranya dan meneliti keupayaan kontraktor untuk menyiapkan projek ini sepenuhnya kerana sudah lama projek ini tertangguh yang sepatutnya siap pada tahun lepas tahun lepas, namun sehingga hari ini belum lagi dapat disiapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan di tapak projek itu di Limbang. Jelasnya perkembangan projek tersebut kini dalam 38% siap dilaksanakan dan kira-kira 60% lagi mengalami kelewatan. Beliau juga berharap kontraktor yang telah diberikan amanah supaya menyiapkan projek berkenaan dengan segera seperti yang telah dijadualkan. Aidil turut memaklumkan projek itu kini telah diberikan kepada kontraktor baru dan dijangka siap sepenuhnya pada April tahun hadapan. Seterusnya kita ke perkembangan COVID-19. Sarawak mencatat 2 lagi kes kematian akibat jangkitan COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media hariannya memaklumkan salah satu daripada kes tersebut dilaporkan berlaku di luar hospital pada 11 Mac lepas melibatkan seorang lelaki berusia 65 tahun di Mukah. Manakala satu lagi kematian dilaporkan pada 14 Mac di Hospital Umum Sarawak juga melibatkan seorang lelaki berusia 65 tahun. Menurut kenyataan itu, 1,867 kes baharu positif COVID-19 direkodkan semalam. JPBN memberitahu daripada jumlah tersebut, 6 kes diklasifikasikan sebagai kategori 3 iaitu jangkitan paru-paru. 9 kes dalam kategori 4 yang memerlukan oksigen dan 3 kes pula memerlukan ventilator. Daerah Kuching kekal mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu 812 kes diikuti 1,167 kes manakala Miri merekodkan 160 kes. Bintulu dan Serian turut melaporkan kadar jangkitan kes baru yang agak tinggi dengan masing-masing 158 dan 103 kes. JPBN juga memaklumkan tiada kluster baru dikesan manakala kluster Lorong Siol Kandis Kuching disiharkan tamat menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak kekal 5. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai penutup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Bersua kembali, pekebun atau orang ramai di luar sana yang ingin bertani tanpa menggunakan tanah perlu memahami sistem hidroponik yang mudah dan selamat. Menurut Ketua Pegawai Operasi Transformasi Jaringan Pertanian Tempatan Penanaman Organik Toklan, Saiful Bahari Ahmad Adibi, ini termasuk memanfaatkan teknologi pintar yang ada pada masa kini. Jelasnya Toklan merupakan syarikat yang diiktiraf oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dan yang merupakan ladang ketiga di Malaysia yang menggunakan sistem Internet of Things IoT.
Ujar Saiful Bahari lagi, dengan menggunakan sistem IoT itu, ia dapat mengatur proses pembajaan terhadap tanaman, mengawal kelembapan dan suhu dalam rumah hijau tersebut menggunakan aplikasi telefon pintar sahaja. Dengan adanya sistem ini, hidroponik tanah rendah ini, kita boleh mengawal kebun-kebun kita di mana kita berada. Beliau berkata demikian di Kuching semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di TV1. Sementara itu, beliau juga memberitahu Toklan turut bekerjasama dengan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex dengan menawarkan kursus berkaitan hidroponik kepada golongan belia di negeri ini. Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Jabatan Hutan Sarawak telah melantik Howard Timber Sendirian Berhad sebagai kontraktor kerajaan negeri untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan kayu-kayu hanyut di kawasan Hulu Batang Balih Kapit. Jabatan Hutan Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan kontrak tersebut adalah bagi tempoh setahun bermula semalam. Majlis menandatangani dan penyerahan dokumen perjanjian perkhidmatan yang berlangsung semalam telah disempurnakan oleh Pengarah Hutan Sarawak, Dato' Hamdan Mohamad, dan Pengurus Besar Howard Timber Sendirian Berhad, Zainal Abidin Abdullah. Golongan pengguna perlu mengadaptasi penggunaan teknologi digital dalam urusan seharian. Menurut Timbalan Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Miri, Ganda Jirab, selari dengan digitalisasi pengguna, penggunaan teknologi adalah memudahkan urusan kerana ia pantas dan selamat, khususnya melibatkan transaksi secara dalam talian. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di radio bersempena Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia tahun 2022 menerusi siaran perkhidmatan Melayu Miri FM di RTM Miri. Tambah beliau, Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia disambut pada 15 Mac setiap tahun dan tema sambutannya tahun ini Fair Digital Finance. Jelas beliau, tema tersebut membawa maksud kesaksamaan dan perlindungan pengguna dalam urusan kewangan secara digital. Ujar beliau, tema tersebut sesuai dengan keadaan semasa di seluruh dunia yang menyaksikan perubahan sikap pengguna yang mula cenderung menggunakan teknologi dalam urusan harian masa kini. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay. Penggunaan Union Pay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai lintusan ke seluruh dunia, di Eropah, termasuk di England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Bah Berdedat 2022 adalah program bersepadu peringkat Zon Utara Sarawak, anjuran Jabatan Penyiaran Sarawak dengan kerjasama RTM Bintulu dan RTM Limbang untuk program radio di lokasi yang merupakan platform terbaik mendekati pendengar dan masyarakat. Menurut penerbitnya Syahidah Abdullah, program bersepadu itu akan diadakan pada Sabtu ini di Dewan Kampung Lereng Bukit Miri dengan penampilan istimewa penyampai dan kaki tangan daripada 3 stesen penyiaran Zon Utara selain penyertaan beberapa agensi tempatan termasuk usahawan industri kecil dan sederhana. Jadi dengan penglibatan sebegini, saya rasa inilah cara dan juga peluang terbaik untuk usahawan-usahawan di luar sana, terutamanya yang melaksanakan industri kecil dan sederhana, mengambil peluang ini untuk turut serta dalam bersama-sama menjayakannya, kerana di sana nanti kita akan ada booth pameran ya untuk agensi kerajaan dan juga untuk agensi-agensi seperti NGO.
Beliau berkata kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai program Bah Berdedat 2022 di RTM Miri. Antara objektif program tersebut ialah mendekati dan mengeratkan hubungan silaturahim di samping memberi ruang serta peluang kepada pendengar untuk berinteraksi secara langsung, terutamanya dengan penyampai radio. Program itu juga ujarnya sebagai cara menghargai pendengar yang sentiasa setia menyokong mereka selain menjungkil bakat terpendam kaki tangan RTM dan masyarakat melalui aktiviti yang diadakan. Syaida menambah antara pengisian program Bah Berdedat ini ialah pameran, pencarian bakat anak seni dan rakaman pentas raya bersepadu 3 stesen. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting dijangka akan merasmikan program bersepadu tersebut kelak. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan kendiri di Batu 37, Jalan Kuching Serian tengah hari semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak melaporkan mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Ana Ikang, 51 tahun, merupakan pemandu kenderaan pacuan 4 roda, manakala penumpang Leong Kachun, 29 tahun telah mengalami kecederaan parah. Kenderaan yang dipandu Ana dilaporkan hilang kawalan, berpusing dan terjunam ke dalam parit di sebelah kiri jalan. Ana Ikang yang beralamat di Kampung Biawak Lunduk tersepit di bahagian pemandu dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala Leong Kachun beralamat di Jalan Buan Buso Bauk telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba serta dihantar ke hospital menggunakan ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa pula diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Pihak bomba yang menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.44 tengah hari itu telah menggerakkan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Surian ke lokasi dan operasi tamat di sepenuhnya pada pukul 1.30 tengah hari. Baik, dengan itu sekian berita pagi Sarawak edisi Rabu 16 Mac. Keluarga Malaysia, segera lakukan ujian saringan kendiri jika anda mempunyai gejala untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Salam hormat dan jumpa lagi.